Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita pelajari respons terhadap ayat silaan dan larangan. Tahun 3, buku teks muka surat 75 dan buku aktiviti muka surat 85 dan muka surat 86. Baik. Okey. Kata perintah bertujuan untuk menimbulkan tindak balas terhadap suruhan, tindak balas terhadap permintaan, tindak balas terhadap silaan ataupun tindak balas terhadap larangan. Yang tu gunanya kata perintah. Okey. Ayat perintah. Okey. Terbahagi kepada nombor 1 ayat suruhan, nombor 2 ayat permintaan, yang ketiga ayat silaan, yang keempat ayat larangan. Okey. Ayat suruhan. Okey, yang pertama. Okey, kita tengok balik. Ada 4 tadi kan? 1, 2, 3, 4. Nombor 1 ni kan ayat suruhan. Okey. Nombor 1 ayat suruhan. Semua ada 4 semua. Okey. Bertujuan menyuruh atau memberikan arahan. Sama ada dia nak suruh ataupun nak beri arahan. Okey. Kita tengok contoh yang pertama. Okey. Beratur semasa menaiki bas. Okey. Beratur kira dia suruh ni. Dia suruh ataupun dia berikan arahan. Kemudian, cuba kamu tengok yang bawah sini. Partikel lah melembutkan ayat. Lah ni melembutkan ayat. Beratur semasa menaiki bas. Kita tambah lah. Beraturlah semasa menaiki bas. Nampak tak bezanya? Bila ada lah, ayat tu jadi lembut sikit. Kita tengok yang seterusnya. Ali sikat rambut dengan kemas. Okey, Ali sikat rambut dengan kemas. Dia tak ada Allah. Ni ayat suruhan ni, dia menyuruh ataupun memberikan arahan. Bila tambah Allah, dia jadi Ali sikatlah rambut dengan kemas. Nampak? Sikatlah. Dia jadi ayat jadi lembut. Okey. Partikel lah melembutkan ayat. Yang ni beratur semasa menaiki bas. Sikat rambut dengan kemas ni dia macam menyuruh ataupun memberikan arahan. Yang tu contoh ayat suruhan. Nombor 2 ayat permintaan. Okey. Memohon pertolongan atau permintaan. Okey, cuba tengok yang cikgu merahkan ini. Tolong, minta. Okey, bila ada tolong dengan minta ni kebiasaannya dia ayat permintaan. Okey. Kita nak buat ayat permintaan ni menggunakan perkataan tolong dan menggunakan perkataan minta untuk membuat ayat permintaan. Okey, yang pertama. Tolong tutup pintu ini. Dia minta pertolongan tu. Tolong tutup pintu ini. Ini ialah ayat permintaan. Minta kamu semua bersedia. Dia ada perkataan minta, kemudian dia buat jadi ayat permintaan. Minta kamu semua bersedia. Nampak? Ini ialah ayat permintaan. Okey. Cuba tengok yang ni pula. Ayat permintaan dia akan jadi salah jika membawa maksud melarang. Tak boleh. Tolong jangan bising. Ayat ni ayat yang salah. Minta jangan menconteng dinding. Ayat ni ayat yang salah. Dah ada tolong, kita larang pula. Tak boleh. Ayat ni salah. Dah ada minta, kita nak buat ayat permintaan tapi dah ada larang pula. Ini ialah ayat yang salah. Okey. Tak boleh kita meminta buat ayat permintaan kemudian ada maksud melarang. Tak boleh. Dua ayat ni ayat yang salah. Okey. Yang seterusnya, nombor 3, ayat silaan. Ayat silaan. Okey. Bertujuan menjemput atau mempersilakan seseorang. Dia ada perkataan jemput, dia ada perkataan sila.
kita guna dua perkataan ini untuk membina ayat silaan. Tengok yang pertama. Sila datang ke rumah saya. Okey. Ataupun kita boleh gunakan partikel lah untuk melembutkan ayat. Silalah datang ke rumah saya. Cuba dengar beza nah. Sila datang ke rumah saya. Silalah datang ke rumah saya. Bila ada silalah, dia jadi ayat jadi lembut. Jemput naik ke rumah saya. Jemputlah naik ke rumah saya. Nampak? Bila ada partikel lah, ayat tu dia akan jadi lembut. Partikel lah untuk melembutkan ayat. Okey. Kemudian nampak sila dengan jemput. Biasanya kita gunakan dua perkataan ni, sila dengan jemput ni, untuk membina ayat silaan. Okey. Sama macam tadi juga, ayat silaan ni dia akan jadi salah kalau dia membawa maksud larangan. Contoh, sila jangan bising. Ayat ni salah. Sila jangan merokok di sini. Ayat ni salah. Dah ada sila, ayat silaan. Kemudian kita nak buat jangan pula, ayat larangan. Tak boleh. Ayat ni salah, ayat ni salah. Okey, tak boleh membawa maksud melarang dalam ayat silaan. Tak boleh. Okey. Yang keempat, okey, yang terakhir adalah ayat perintah. Ayat larangan. Kita nak menegah seseorang melakukan sesuatu. Contohnya, jangan duduk di sini. Kita lembutkan dia, janganlah duduk di sini. Usah menangis lagi. Kita lembutkan dia, gunalah usahlah menangis lagi. Nampak? Ataupun tak usah. Awak tak usah pergi ke situ. Tambahlah, awak tak usahlah pergi ke situ. Bila gunalah, ayat tu akan menjadi lembut untuk melembutkan ayat. Okey, kita dah belajar 4 jenis ayat perintah. Okey. Ayat larangan, ayat silaan, ayat permintaan dengan ayat suruhan. Ini semua dalam ayat perintah. Okey. 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 Ayat perintah. Okey. Cikgu buat kesimpulannya. Ayat suruhan, ayat perintah ada 4 ni. Ayat suruhan, ayat permintaan, ayat silaan, ayat larangan. Ada 4 ni ayat perintah. Dan tujuan-tujuannya, yang pertama ayat suruhan ni, dia nak suruh ataupun memberikan arahan. Ayat permintaan pula, dia memohon pertolongan ataupun permintaan. Dan biasanya kita buat ayat permintaan ni, kita menggunakan perkataan tolong dengan minta. Ayat silaan pula, tujuan dia untuk jemput atau mempersilakan seseorang. Okey, tu ayat silaan. Okey, kebiasaannya ayat silaan ni kita bina dia menggunakan perkataan jemput dan juga sila. Dan yang terakhir ayat larangan, untuk tegah seseorang melakukan sesuatu. Kita menegahnya, biasanya ayat larangan ni kita menggunakan perkataan jangan, usah dan tak usah. Okey. Okey, boleh faham no? Kerjasama asas kesejahteraan. Ini cikgu besarkan lagi. Okey. Mendengar dan bertutur, bersatu memberikan sokongan. Penduduk Taman Aman bekerjasama dengan tokoh usahawan untuk memberikan hadiah kepada murid-murid cemerlang. Encik Faisal berkata, okey, jemput duduk Encik Azhar, semua tetamu telah sampai. Jadi kita nak belajar merespon. Encik Azhar, dia merespon terhadap jemputan ini. Jadi, kamu lihat, ada perkataan jemput. Jemput, bila ada perkataan jemput, ayat ini ialah ayat silaan. Okey. Jadi Encik Azhar merespon. Bila orang sudah jemput, dia katalah terima kasih Encik Faisal. Begitulah cara kita merespons terhadap ayat silaan. Dan juga selepas ini kita akan pelajari ayat larangan. Respons terhadap ayat larangan. Okey. Encik Faisal berkata, Encik Azhar, saya harap kerjasama ini dapat diteruskan demi kecemerlangan anak-anak Taman Aman. Encik Azhar pula cakap, okey, usah risau Encik Faisal. Kami sentiasa bersedia untuk membantu. Jadi,
ada perkataan usah di sini, menunjukkan ayat ini ialah ayat larangan. Okey. Kemudian Encik Faisal pun merespons. Dia katalah terima kasih atas sumbangan Encik Azhar. Okey, dia merespons kembali kepada tadi. Terima kasih atas sumbangan Encik Azhar. Okey, now tengok yang seterusnya, muka surat 75 lagi. Dialog yang seterusnya. Murid-murid, sila duduk mengikut label nama pada bangku. Ada sila di sini. Jangan duduk di tempat calon lain. Ada pula jangan. Jadi sila ialah kata silaan, menjadikan ayat ini ayat silaan. Jangan pula ialah kata larangan, menjadikan ayat ini ialah ayat larangan. Dia kata sila duduk, dia kata jangan duduk di tempat calon lain. Jadi kita sebagai murid, kita kata maaf cikgu. Itu cara kita merespon. Label nama saya, contohnya, dan label nama saya tidak ditemui. Itu contoh jawapannya. Nampak tak? Cikgu kata jangan duduk di tempat lain, duduk di tempat calon lain. Dia kata maaf cikgu, dengan cara yang sopan. Okey, kemudian cikgu itu kata mungkin label nama kamu tertanggal. Okey, nanti cikgu semak, kamu Muhammad Hanif, sila duduk di sini. Nampak ada perkataan sila. Jadi ayat ini ialah ayat silaan. Okey, jadi bila cikgu sudah kata Muhammad Hanif sila duduk di sini, kita sebagai murid nak jawab apa? Tak ada jawapan lain yang kita boleh nampak. Yang sebenarnya jawapannya boleh jadi baiklah cikgu. Itu jawapan yang paling tepat sebenarnya. Bila cikgu kata sila duduk, kita kata baiklah cikgu, dengan nada yang bersopan santun. Okey, murid-murid, usah berbual. Ada pula perkataan usah. Jadi ayat ini ialah ayat larangan. Okey, keluar dengan sopannya apabila nama dipanggil. Okey, cikgu kata dah usah berbual. Kita jawab apa? Bagaimana kita nak merespon? Cikgu kata keluar dengan sopannya apabila nama dipanggil. Kita nak jawab apa? Kita nak respons apa pada cikgu kita? Contohnya, dia dah kata macam tu, contoh jawapannya ialah baiklah cikgu. Kalau nak tu yang panjang lagi, baiklah cikgu, kami akan keluar dengan sopan apabila nama dipanggil. Contohnya. Okey, kita sudah pun mempelajari tadi, memberikan respons terhadap ayat silaan dan juga ayat larangan. Muka surat 75, buku aktiviti tahun 3. Okey, yang seterusnya. Okey, tadi buku teks bukan buku aktiviti ya. Cikgu silap. Okey, yang seterusnya. Unit 12, buku aktiviti, muka surat 85. Kerjasama asas kesejahteraan. Okey, lengkapkan respons dengan betulnya. Rondaan malam. Penduduk Taman Sentosa akan mengadakan rondaan malam untuk mengawal keselamatan rumah mereka. Semua kaum di Taman Sentosa akan terlibat. Encik Taufik telah menerima jadual tugasan rondaan malam. Okey, muka surat 85 lagi. Ini dialognya. Okey, seorang ayah dan anaknya. Ini Imran namanya. Ini ayah kepada Imran. Ayah cakap, Imran, pada malam ini ayah, Pak Cik Wong dan Pak Cik Ravi akan membuat rondaan. Nampak ada 3 kaum, Melayu, ayahnya Pak Cik Wong, Cina, dan Pak Cik Ravi, India, menunjukkan nilai murni perpaduan kaum. Okay. Sila ingatkan ibu supaya mengunci pintu semasa ketiadaan ayah. Jadi ada perkataan sila di sini. Okey, ini ialah ayat silaan yang cikgu warnakan dengan hijau ni, ayat silaan. Okey. Jadi dia kata sila ingatkan ibu.
Apa Imran hendak respons? Macam mana dia respon? Sila ingatkan ibu. Nampak mudah saja, sangat mudah. Baiklah ayah. Respons yang paling mudah. Sila ingatkan ibu. Baiklah ayah. Respons yang sangat mudah. Ayah, jangan risau, saya akan mengingatkan ibu. Ada pula perkataan jangan di sini. Dia memberi ayat larangan. Okey. Jadi dia kata jangan risau. Ayahnya nak jawab apa? Ayahnya nak respon bagaimana bila kata jangan risau? Kemudian dia kata dia akan mengingatkan ibunya. Apa ayah nak jawab? Jangan risau. Ayahnya jawab, baiklah. Ayah akan membuat rondaan pada waktu malam. Ayahnya sambung cakap lagi. Jadi dia pun kata, ayah, sila berhati-hati semasa membuat rondaan nanti. Ada perkataan sila. Jadi sila ni ialah ayat silaan lah. Okey, ayat ini adalah ayat silaan. Bila dia kata sila berhati-hati, apa ayah dia nak respons nanti? Okey, sila berhati-hati semasa membuat rondaan nanti. Apa yang ayahnya nak respon? Senang saja. Contohnya, ayahnya merespons, baiklah Imran. Imran kata sila berhati-hati. Ayah jawab, baiklah Imran. Ini cara ayahnya merespons. Kamu usah risau. Ada pula usah di sini. Ayat larangan. Pihak polis juga akan bekerjasama dengan semua penduduk yang terdiri daripada pelbagai kaum. Okey. Jadi apa dia nak jawab di sini? Dia kata, ayahnya kata, usah risau. Bagaimana merespons? Contohnya, dia merespons, baiklah ayah. Ayah kata, jangan risau. Dia pun kata, baiklah ayah. Kerjasama pihak polis melegakan kita. Nampak? Dia memberi respon balik kepada apa yang ayahnya katakan. Dan juga respons ada ayat silaan dan juga ayat larangan. Okey, kita sudah siap muka surat 85. Kita terus ke muka surat 86, aktiviti 1. Okey, kita teruskan dulu. Cikgu perkenalkan kepada kamu. Ini dua ialah makanan masyarakat Sarawak. Okey, ini namanya umai. Umai. Nampak ada bawang, ada isi ikan mentah, ada cili, ada halia. Okey, ni halia bukan. Okey, limau. Okey, harisan ikan mentah yang dicampur dengan bawang. Ada bawang, cili, garam, ada garam dan perahan air limau. Okey, orang kata umai ni dia macam sushi Sarawak. Sushi orang Jepun punya, kita pun ada juga, tapi kita panggil umai namanya. Okey, kemudian ada pula ayam pansuh, iaitu ayam yang dimasak di dalam buluh. Kedua-duanya ialah makanan tradisional Sarawak. Okey, mari kita lihat. Tulis respons berdasarkan ayat silaan dan ayat larangan. Macam misalnya kita tulis responnya. Okey, makanan Sarawak. Puan Helena dibantu oleh Puan Siti dan Puan Lalita menyiapkan makanan Sarawak untuk pesta budaya Sarawak. Kamu nampak P besar, B besar, S besar. Ini kata nama khas pesta budaya Sarawak. Sarawak huruf besar sebab dia nama tempat, nama negeri, jadi hurufnya huruf besar. Puan Lalita huruf besar, Puan Helena huruf besar, Puan Siti huruf besar. Itu biasa cikgu ingatkan kepada kamu. Okey? Okey, baik. Ya, teruskan lagi. Baik, yang berwarna hijau ni cikgu tandakan sebagai ayat silaan dan warna pink merah ini cikgu tandakan sebagai ayat larangan. Kamu tengok yang nombor 1 ni. Dua gambar ini berkaitan dengan dialog yang berwarna biru ini. Okey. Kemudian gambar yang cikgu tandakan dengan nombor 2 ini berkaitan dengan dialog yang berwarna ungu ini. Dan nombor 3 ini, gambar ini berkaitan dengan dialog yang berwarna coklat ini. Okey, mari kita lihat. Okey. Puan Helena. Okey. Puan Lalita, sila masukkan ayam pansuh ke dalam bekas di atas meja itu. Kamu nampak ada perkataan sila. Jadi, sila menunjukkan ayat ini ialah ayat silaan. Okey, ayat silaan.
Jadi bila Puan Helena kata sila masukkan ayam pansuh, bagaimana Puan Malilita hendak merespons? Orang kata sila masukkan ayam pansuh ke dalam bekas di atas meja itu. Jadi respon yang paling mudah ialah baiklah Puan Helena. Nampak? Senang saja. Okey, itu responsnya. Kemudian Puan Helena kata jangan terkena tangan. Jadi jangan ini ialah ayat larangan. Ayat larangan, jangan. Okey, jangan terkena tangan. Ayat ini ialah ayat larangan. Makanan ini masih panas. Okey. Jadi bagaimana Puan Lita hendak merespons? Okey, dia kata jangan, kemudian dia kata masih panas ini. Okey. Dia respon macam mana? Jadi dia kata contohnya, baiklah, saya akan berhati-hati. Itu respons yang agak mudah juga. Okey. Kemudian masuk pada gambar yang kedua. Kamu nampak dia ambil sudu, dia nak rasa. Okey. Puan Siti kata, Puan Helena, sila rasa umai ini. Umai yang cikgu ajarkan tadi ini. Ikan mentah dicampur dengan air asam dan sebagainya tu. Okey, air limau dan sebagainya tu. Okey. Jadi sila. Ada perkataan sila. Ini ialah ayat silaan. Okey. Kemudian dia kata sila rasa umai ini. Dia kata pula, dia tanya pula, adakah sudah cukup rasa masinnya? Bagaimana Puan Helena hendak merespons? Pertama, Puan Helena kena merespons terhadap ayat silaan tadi. Kemudian Puan Helena kena respons pula terhadap pertanyaannya. Okey, bagaimana? Dia kata, baiklah Puan Siti. Dia kata sila rasa tadi kan? Dia kata baiklah Puan Siti. Pada pertanyaannya tadi, dia jawab balik, ya, sudah cukup rasa masinnya. Dia merespons ayat silaan. Kemudian dia jawab pula soalan yang Puan Siti tanya tadi. Ya, sudah cukup rasa masinnya. Okay. Saya yakin Puan Siti pandai memasaknya. Nampak? Dia puji pula Puan Siti. Kemudian dia kata, usah bimbang Puan Siti. Dia kata, usah bimbang, masin semua dah cukup dah. Dia kata Puan ni pandai masak. Dia puji. Jadi ada perkataan usah. Usah ini menunjukkan ayat ini ialah ayat larangan. Okey. Kemudian bila kita sudah dipuji, Puan Siti dipuji. Orang kalau kita sudah dipuji, jadi jangan kita meninggi diri. Jangan kita kata, oh aku memang pandai. Tak. Kita jawab dengan seboleh-bolehnya merendah diri. Bila dipuji, seeloknya kita merendah diri. Puan Siti dia kata apa? Contohnya dia kata, bukanlah, saya tidaklah sehebat tukang masak hotel. Nampak? Dia merespons balik kepada ayat larangan tadi dan juga pujian tadi. Dia respons kepada kedua-duanya. Okey, contohnya. Okey. Sebenarnya banyak lagi ayat lain yang boleh dibuat. Ini cuma cikgu bagi contoh sahaja ataupun cadangan. Okey. Puan Malilita pula dia kata, saya rasa bertuah dapat belajar masakan tradisional Sarawak ini. Puan Siti kata, betul Puan Malilita. Malaysia mempunyai pelbagai kaum. Pelbagai kaum ada di Malaysia ni. Kita dapat belajar budaya dan menikmati makanan kaum lain. Nampak di sini ada nilai hormat menghormati. Okey, di antara kaum. Nampak tak? Nilai-nilai mulianya. Okey. Seterusnya, selepas kamu siap tugasan-tugasan kamu tadi, kamu tangkap gambar tu cantik-cantik. Kemudian hantarkan kepada cikgu. Tangkap gambar bagi terang, bagi tajam. Hantarkan kepada cikgu melalui WhatsApp. Cikgu tanda. Kemudian cikgu pulangkan gambar yang cikgu tanda. Dan kemudian kalau ada salah, kamu betulkan. Dalam kerendahan hati ada ketinggian budi. Dalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa. Dalam kesempitan hidup ada kekuasaan ilmu. Sekian, terima kasih.